Najis. Najis apa? Bangkai. Agak terbangkai, najis dan ni akhir yang dalam sendu ni. Agak apa yang kita nak belajar pada hari ni? Okay, najis, berkaitan dengan najis. Suci daripada najis. Yes, bagus. Suci daripada najis. Okey. Hari ni kita nak belajar tajuk kita hari ni suci daripada najis. Sebenarnya kita dah belajar pun sebelum ni dalam kelas. Hari ni ulang kaji. Hari ni kita ulang kaji. Sebenarnya kita dah habiskan semua topik kita dah belajar. So kita dah masuk ulang kaji. Hari ni kita nak ulang kaji suci daripada najis. Okey, apa yang kita nak lihat pada hari ni? Yang pertama, menyatakan. Okey, menyatakan. Ini kita nak tengok yang pertama, menyatakan maksud najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Okey, yang kedua kita nak tengok menerangkan cara menyucikan najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Okey, fokus apa yang nak, okey, at least awak boleh sebut, boleh nyatakan murid. Okey, kriteria kerjaya kita murid boleh menyatakan satu maksud najis mukhaffafah, satu maksud kini awak tahulah apa itu najis mukhaffafah, apa itu najis mutawassithah dan juga najis mughallazah dengan betul. Kemudian hari ni juga kita nak tengok kita nak tahu cara awak boleh bila awak dah belajar hari ni, boleh terangkan kepada kawan awak cara nak menyucikan ketiga-tiga jenis najis. Kita nak fokus pada yang ni je hari ni. Boleh-boleh lapangkan dada kan, buka minda kita. Biar apa yang kita belajar ni boleh ingat sampai bila. Okey. Kita masuk kepada maksud najis. Apa yang awak faham tentang najis? Last. Benda yang boleh membatalkan solat. Benda yang boleh apa Zahra? Boleh membatalkan solat. Benda yang boleh. Bagus. Lagi? Apa lagi najis Benda ni? yang kotor. Benda yang kotor, benda yang boleh membatalkan solat. Okay, kita tengok maksud najis ni. Okay, najis dari segi bahasa semua benda yang kotor lah. Kiralah najis apa-apa, semua benda tu adalah kotor. Itu dari segi bahasa. Okay, dari segi istilah, benda kotor yang menyebabkan tidak sah solat. Dah namanya najis, memang tak boleh sah solat. Kita tengah-tengah solat, tiba-tiba ada najis, apa yang terjadi pada solat kita? Tak sah. Batal. Good Daniel. Batal. Automatik betul lah Mek. Automatik jadi batal. Tak sah solat kita. Bila hadirnya najis, tak sah solat kita. Contoh paling mudah, awak tengah solat, tiba-tiba kucing pergi, dia kencing dekat sejadah awak. Bagaimana dengan solat awak? Batal. Batal lah solat awak. Good. Bagus. Okey. Jenis najis, ada berapa jenis najis? 3. Okey, kita tengok satu-satu. Najis Mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Good. Yang kedua? Najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Dan yang ketiga? Najis mughallazah. Najis mughallazah. Okey. 3 jenis najis ni, najis mukhaffafah, najis mutawassithah dan najis mughallazah. Okey. Dah tahu dah jenis najis. Jadi kita nak tengok pula apa maksud satu-satu najis ni. Okay, najis mukhaffafah adalah najis yang paling ringan. Kenapa apa yang najis yang paling ringan ni? Iaitu Air kencing adalah yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu. Air kencing kanak-kanak lelaki. Okey, fokus kepada tengok ni kanak-kanak lelaki. Okey, ni kanak-kanak lelaki. Kalau kanak-kanak perempuan macam mana?
Adakah kanak-kanak perempuan itu dikira sebagai adakah air kencing kanak-kanak perempuan itu dikira sebagai najis mukhaffafah? Tak. Ni apa? Bagus tadi Ustazah dengan Amin jawab. Hanya air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun. Kurang 2 tahun. Kurang daripada 2 tahun. Kalau umur dia 2 tahun 1 hari, adakah dikira sebagai najis mukhaffafah? Tak. 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 Hanya kurang daripada 2 tahun. Syarat dia lagi. Okey, ni syarat yang pertama. Mesti air kencing kanak-kanak lelaki. Yang kedua, umur dia mesti kurang 2 tahun. 2 tahun. Yang ketiga, 2 hanya tahun. Minum susu ibu. Susu ibu. hanya minum susu ibu sahaja. Okey, Ustazah nak tanya. Sekarang bayi paling cepat dia makan benda lain pada umur berapa? Dia minum susu je kan? Okey. Dia start umur berapa dia akan minum, dia akan makan makanan yang lain? 3 tahun. Tak tahu? 3 tahun. Tak tahu. Mana ada 2. 3 tahun, lama sangat. 6 bulan. 6 bulan. Biasa kan baby bila dia dah masuk umur 6 bulan, dia dah boleh dah makan nasi, dia dah boleh makan makan apa? Bubur. Kan? Okey, bayi yang start makan, bayi lelaki ni, bayi yang start makan pada umur 6 bulan, adakah najis tu, air kencing tu masih lagi dikira sebagai najis mukhaffafah? Tak. 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 Kerana apa? Dan dia dah makan. Kerana dia dah makan benda lain selain daripada susu Ibu. ibu. Okey, good. Bagus awak. Okay, next kita pergi kepada najis Mutawasito. najis mutawasitah. Okay, najis mutawasitah adalah najis pertengahan. Contoh dia apa? Contoh dia? Najis. Yelah, memanglah najis. Bangkai. Bangkai. Haiwan kalau dia tak minum, dia tak dikira sebagai najis. Okay. Lagi contoh dia apa? Darah, muntah, tanah, tahi, air kencing, bangkai. Okay. Bangkai, Ustazah nak tanya, ada tak bangkai yang dikira bukan najis? Ada. Apa dia? Ikan. 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 Lagi? Belalang. Yes, belalang. Siapa pernah makan belalang? Ikan. Siapa pernah makan belalang? Tak pernah? Tak. Pernah Tak. Kita pernah makan belalang. Belalang tu sedap tau bila kita goreng, letak kunyit sikit, goreng bagi garing. Makan. Tu ikan dengan belalang, antara bangkai yang boleh Kan. Makan. Bangkai kucing boleh makan tak? Tak boleh. Tak Boleh lah boleh. kan? Okay. Ayam. Bangkai ayam boleh makan tak? Tak. Tak. Boleh Boleh. Tapi kalau ayam itu disembelih, kita tak panggil dia sebagai bangkai. Bangkai. Boleh juga. Okay, right. Kembali kepada maksud najis tadi. Najis ini dia boleh daripada istilah dia adalah boleh membatalkan dan tidak sah solat. Okay. Sekiranya pada kain atau baju awak ada darah, macam mana dengan solat? Batal. Batal. Batal darah tu kalau khilaf ulama kata darah kalau dia kecil, contoh dia besar ni, besar yang Ustazah lukis ni, kecil daripada duit shilling 10 sen, ataupun ada setitik je, ada setitik je, yang ni boleh dimaafkan. Tapi kalau dah besar macam ni, tak boleh, batal solat kita.
Batal solat kita. Okey. Kemudian yang masuk najis mughalazah. Najis mughalazah adalah najis yang Berat. berat. Contoh najis mughalazah adalah Khinzir dan anjing. khinzir dan anjing. Anjing. Iaitu anjing dan khinzir atau kacukan kedua-duanya serta segala Yang Yang ada kaitan dengannya. seperti Tai, tali, darah, kulit, daging, daging, bulu. Bulu dan lain-lain, maksudnya lain-lain yang berkaitan dengan anjing ataupun Khinzir. itu semua dikira sebagai najis Mughalazah. mughalazah. Okay, good. Kalaulah selipar ustazah terkena ustazah terpijak tahi anjing. Itu macam mana nak sucikan? Nanti kejap lagi kita belajar. Okay, cara menyucikan najis. Kita tengok kejap lagi cara menyucikan najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughalazah. Okay. Sebelum kita pergi kepada cara menyucikan, ustazah nak tanya, faham tak apa beza dan tahu tak maksud najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan najis mughalazah? Faham. Okay, ustazah nak tanya, apa maksud najis mukhaffafah? air Air kencing kencing bayi lelaki berusia bawah 2 tahun yang minum hanya susu ibunya. Hanya susu ibu. Okey, bagus. Itulah yang dimasukkan dengan najis mukhaffafah. Kalau dia dah start makan pada umur 6 bulan ataupun 7 bulan, dia dah najis mukhaffafah tak? Tak. Tak Okey, apa maksud najis mutawassitah? Najis mutawassitah. Najis pertengahan. Okey. Dania, mana Dania? Dania bunyi suara sikit. Ya. Dania, bagi satu contoh najis mutawassitah. Darah. Okey, bagus Dania. Amna? Mana Amna? Ya. Okey, Amna, lagi contoh najis mutawassitah. Muntah. Okey, good Amna. Siapa lagi yang ada? Sebutlah ramai-ramai. Apa lagi contoh najis mutawassitah? Apa lagi contoh selain daripada tu najis mutawassitah? Nana. Bangkai. Hello, Dayana. Are you here? Dayana, saya tak dengar lagi suara Dayana. Apa contoh najis mutawassitah yang belum disebut? Nana. Dana. Saya mau mabuk. Daniel, Ustazah tanya Dayana. Kejap Daniel. Ustazah tahu Daniel excited. Tahi. Tahi. Okay, good. Okay, Amirlah. Ya, Amirlah. Okay, apa lagi yang belum disebut? Apa lagi yang belum disebut? Bangkai, air kencing. Bangkai. Air kencing. Air kencing siapa tu? Fazana nak tolong tak Fazana? Bagus, betul lah tu Amila sebut Fazana. Ya. Kalau air kencing bayi perempuan dia tergolong dalam najis apa? Mutawassitah. Najis mutawassitah. Okay, good. Zahia? Ya. Zahia boleh tak bagi tahu apa maksud najis mughalazah?
Masuk najis mughalazah. Najis berat. Najis berat. Contoh dia. Contoh. Anjing, khinzir, Anjing. Khinzir. atau kecukan kedua-duanya serta segala yang ada kaitan dengannya. Okey, bagus. Okey, Adwa, selamat datang Adwa. Adwa belum terlambat tau. Kita belajar suci daripada najis. Okey. Okey, tengok balik pada slide. Okey, sekarang adalah masa yang dinanti-nantikan. Okey, Ustazah nak mempersilakan wakil 3 orang pelajar kita, murid kita, kawan-kawan kita lah, dia akan bentangkan cara menyucikan najis mukhaffafah. Okey, Ustazah mempersilakan Amir. Amir, are you ready? Yes. Yes. Good Amir, Ustazah suka semangat awak. Okey, jemput Amir untuk present. Ya, ya. Okey. Okay, Amir, okay Amir, dah okey dah Amir. Boleh mula present, dah okey dah. Dah nampak dah slide awak. Cara menyucikan najis mukhaffafah. Ada berapa cara Amir? Caranya ada 3. Ya, okay, good. Sebelum tu saya ingin terangkan maksud najis. Najis dari segi bahasa adalah semua benda yang kotor. Dan manakala dari segi istilah pula, benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Okay. Selepas ini saya akan terangkan maksud bersuci. Bersuci dari segi bahasa ialah suci dan bersih. Manakala dari segi istilah pula, suci dan bersih daripada najis atau hadas. Jenis najis ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawasitah dan najis mughalazah. Good. Maksud najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur di bawah 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Cara menyucikan najis mukhaffafah. Lapkan najis dengan kain yang kering. Renjiskan air mutlak ke atasnya. Kemudian lap sehingga kering. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Amir, maksudnya ada senang je lah kan? Boleh ulang sekali lagi tak Amir? Cara nak cucikan najis mukhaffafah. Okey. Yang ni, sekejap minta kawan-kawan ambil perhatian yang ni. Okay, macam mana? Cara menyucikan najis mukhaffafah. Lapkan najis dengan kain kering. Renjiskan air mutlak ke atasnya. Kemudian lap sehingga kering. Okay. Okay, maksud renjis tu awak boleh guna tangan. Contohnya ambil air, awak renjis macam tu je. Ataupun boleh guna spray. Spray kan? Boleh guna spray. Spray je. Dekat tempat yang ada najis tu. Okay. Ada soalan nak tanya tak? Ada soalan? Ada
ada. Okey. Kalau tak ada, terima kasih Amir. Bagus Amir. Saya suka. Sama-sama. Alright. Okay. Okay. Saya akan selingan dengan video. Ni video. Okay, boleh tengok video ni. Sama je macam yang cakap. Pertama, hilangkan najis. Kedua, percikkan ataupun renjiskan. Dan yang ketiga, lapkan dengan kain bersih hingga kering. Okay, siap. Islam itu indah dan mudah. Okay. Next, Ustazah nak jemput siapa? Daniel. Daniel kan? Najis, cara menyucikan najis mutawasitah. Daniel? Ya, Okay. Okay, dipersilakan Daniel. Damia, selamat datang Damia. Damia, kita sedang belajar tajuk suci daripada najis. Ni ulang kaji lah ni Damia. Kawan awak akan bentangkan. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Daniel. Hari ini saya akan tunjuk cara-cara untuk menyucikan najis mutawasitah. Sebelum tu saya nak tunjuk apa maksud najis mutawasitah. Najis mutawasitah ialah najis tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing yang sudah kering dan najis yang berwujud. Kemudian kita tengok contoh-contoh najis mutawasitah. Ada darah, nanah, muntah, tahi, air kencing, wadi, bangkai, mazi, cecair yang memabukkan dan susu dan mani binatang yang tidak halal dimakan. Kemudian kita tengok bahan-bahan yang diperlukan untuk bersuci, iaitu air mutlak. Cara-cara untuk menyucikan hadas mutawasitah ialah hilangkan dan bersihkan air iaitu benda najis itu terlebih dahulu. Pastikan bau, warna dan rupa najis itu hilang sepenuhnya. Jika warna atau bau najis sangat sukar dihilangkan, ia boleh dimaafkan, tetapi jika rupa najis itu masih kelihatan, ia tidak boleh dihukum suci. Kemudian, jirus atau lalukan air mutlak ke tempat yang terkena najis itu sekali saja. Perhatian, dalam mensuci najis, air mesti datang kepada najis. Jangan rendam benda yang terkena najis ke dalam air kerana air itu akan menjadi mutan najis yang tidak boleh mensucikan. Jangan gunakan air mustakmal kerana ia tidak sah dibuat bersuci. Mensuci najis tidak perlu niat atau bacaan tertentu. Terima kasih. Okay, Daniel, kalau kita sucikan najis, awak bagi tahu kat sini sekali je, kan? Sekali je. Tapi kalau najis lagi boleh tak basuh banyak-banyak kali? Boleh. Kalau saat ni awak bagi tahu kan ada sekali je kan? Okay, kalau tu najis ada lagi, macam mana dia nak buat? Kena? Basuh lagi. Okay, Kena basuh good. lagi. Yang tu Ustazah nak dengar. Tanya Daniel. Okay, sebelum kita pergi kepada cara menyucikan najis mughalazah,
Kita tengok dulu video. Okay. Video cara menyucikan najis mutawasitah. Pertama, buang najis dari tempat yang terkena kotoran. Macam dia ni bagi tahu tadi dah. Yang kedua, basuh tempat yang terkena najis dengan air mutlak. Yang ketiga, pastikan bahagian terkena najis tadi hilang bau, warna dan rasa. Alright. Itu je. Okay, ada soalan tak nak tanya tentang bau, warna dan rasa ni? Kalau bau, macam mana nak? Bau tu kita boleh cium lah kan? Bau, warna kita boleh tengok. Kalau rasa, rasa. Macam mana? Adwa, macam mana Adwa kalau rasa? Takkanlah kita nak pergi jilat kan? Tak perlulah sampai ke tahap macam tu. Rasa tu insting kita lah. Dah bersih ke belum? Dah bersih ke belum? Oh ni belum bersih lagi. Jadi basuh. Alright? Okay, seterusnya yang terakhir. Perbentangan daripada Zahra. Ustazah jemput Zahra. Zahra, are you ready? Yeah. Okay, ready. Okay, ready. Good Zahra. Okay, silakan Zahra. Tak apalah, Ustazah, tak nak hilang lah benda tu awak tu. Tak apa. Dah jadi dah. Dah okey dah. Okay. Dah okey. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum semua. So hari ni saya nak tunjuk pasal cara menyucikan najis mu'alazah. Tapi sebelum tu, walaupun Amir dah terangkan tadi maksud najis, okay. Najis dari segi bahasa bermaksud semua benda yang kotor. Dari segi istilah pula, benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Najis terbagi kepada jenis, iaitu najis muhafafah, najis mutawasitah dan najis mu'alazah. Ustazah tugaskan saya untuk bagi tahu cara untuk menyucikan najis mu'alazah. Okay. Jenis penyakit ialah anjing, khinzir dan segala yang ada kaitan dengannya seperti tai, darah, kulit, bulu, daging dan lain-lain. Cara menyucikan najis mu'alazah ada 5.
Yang pertama, buang najis. Yang kedua, sediakan satu bekas air tanah dan satu bekas air mutlak. Lepas tu yang ketiga, basuh tempat yang terkena najis dengan 1 kali basuhan air tanah. Cara keempat, basuh tempat yang terkena najis dengan 6 kali basuhan air mutlak. Dan yang terakhir sekali, pastikan hilang dan suci daripada bau, warna dan rasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih. Kejap. Ada soalan tak nak tanya? Diam. Soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, najis mughalazah ni sebab dia najis yang berat jadi kita kena guna air tanah. Kita kena guna air tanah. Kenapa kita kena guna air tanah? Siapa tahu? Sebab air tanah suci. Sebab air tanah suci. Okey, Yang bagus. paling suci. Air yang paling suci. Okey, bagus. Awak mencuba. Jawapan lain? Dania? Dania nak cakap apa-apa tak? Kenapa kita Tak ada. Tak ada. Okey. Siapa tahu kenapa? Kenapa kita menggunakan air tanah? Siapa tahu tak? Siapa tahu tak? Pernah cuba? Tak ada. Kau pernah fikir tak kenapa najis mughalazah ni kita guna air tanah? Pernah terfikir tak? Tak pernah? Tak. Tak pernah Sebab kenapa digunakan air tanah, apa yang Ustazah tahu, kerana air tanah ni sebab kita berasal, kita keturunan kita kan, Nabi Adam ni dia berasal diciptakan daripada tanah. Okay. Jadi dia nak dia macam nak mengembalikan asal usul lah. Sebab itulah salah satu sebab dia. Itulah sebenarnya kenapa kita kena guna air tanah. Okay. Dan tanah ni juga dia boleh menyucikan. Alright. Okay. Sebelum kita pergi kepada next. Next ni inilah saya akan terangkan. Okay, sebelum tu kita tengok dulu video. Ustazah ada satu video kasut dia ni terkena najis mughalazah, macam mana dia membersihkan. Okay, saya akan tunjuk. Tengok, ambil perhatian Okey, Ustazah. Okay. Sekejap. Right. Bagaimana jika kasut kamu terpijak najis anjing? Jangan pula kita buang kan. Sebab kasut tu boleh digunakan. Islam pun ada ajar kita cara untuk menyucikannya. Cara menyucikan najis mughalazah, yang pertama, buang dulu atau hilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedua, basuh dengan 1 kali air tanah. Dan yang ketiga, basuh dengan 6 kali air mutlak. Yang keempat, yakin hilang bau, warna dan rasa, kiranya kasut tu dah bersih. Okay, cara dia, okay, buang dulu najis tu. Buang dulu najis tu. Tengok dia buang. Dia tak guna tangan dia guna kayu. Kalau boleh awak kan kalau guna tangan kena samak pula tangan awak. Sebab dia najis mughalazah. Okay, tengok dia campurkan tanah ke dalam air supaya itu dijadikan air tanah. Kacau supaya tanah tu larut di dalam air. Kemudian basuh dengan 1 kali air tanah. Basuh yang tepat kita kena najis tu lah. Kemudian ambil air mutlak sebanyak 6
6 bekas, 6 gayung. Satu gayung. 2. Basuh, bilas. 3. Eloknya air tu mengalir, macam dia tunjuk ni bagus. Sebab air tu terus mengalir, tak terperap di tempat tu. 4. 5. 6. Okay. Check. Check dah bersih apa semua? Kiranya dah lah. Alright. Okay. Balik pada slide tadi, slide Ustazah tadi. Okay, kita dah belajar cara menyucikan najis mukhafafah yang diterangkan oleh Amir. Ada 2, buang najis dan rinjis air pada tempat yang terkena najis. Cara menyucikan najis mutawassithah, buang najis dulu, ambil air mutlak, basuh tempat tu yang terkena najis hingga hilang bau dan rasa. Okay, menyucikan najis mughalazah baru saja diterangkan oleh Zahra tadi. Okay, menggunakan 1 bekas air tanah dan 6 kali basuhan air air mutlak. Okey, kelas. Kita nak tengok yang kita belajar ini dah faham semua ke belum? Okey, menyatakan maksud najis mukhafafah, najis mutawassithah dan najis mughalazah. Boleh nyatakan maksud? Boleh tak? Boleh. Boleh. Najis mukhafafah adalah najis yang Ringan. najis mutawassithah adalah najis yang Pertengahan. Bagus. Pertengahan. Najis mughalazah adalah najis yang Berat. Najis berat. Okay, dah okey lah ni kan? Dah faham lah kan? Okay, settle lah. Objektif yang pertama dan kiki yang pertama. Okay, yang kedua menerangkan cara menyucikan najis mukhafafah, najis mutawassithah dan najis mughalazah. Ni boleh terangkan kan? Boleh tak terangkan? Boleh. Okay, cuba terangkan nak cuci najis mukhafafah kejap. Tahu siapa nak bagi tahu? Okay, macam mana? Cara nak menyucikan najis mukhafafah. Mula-mula buang najis. Yang kedua, renjis air ke tempat yang terkena najis. Okay, bagus. Sebenarnya dah faham lah kan? Okay, kalau najis mutawassithah pula? Buang najis. Basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air. Okay. Pastikan hilang bau, Kemudian? warna dan rasa. Okay, bagus. Siapa ni? Damia 1G. Damia 1G. Alhamdulillah, Damia faham lah tu. Okay, maknanya dah settle lah objektif kita yang kedua dan KK kita yang kedua. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa soalan nak tanya Ustazah? Kalau tak ada soalan, kita buat latihan. Ustazah sharekan ni latihan ni dekat ruang chatting. Boleh? Ustazah sharekan latihan ni dekat ruang chatting. Boleh. Awak jawab sekejap. Okay. Boleh tekan link dekat ruang chatting. Boleh mula menjawab. Dua dapat tak dua?
Ada yang tak boleh buka? Mutawasi. Zero. Eh, senang tak soalan? Siapa dah siap? Ada yang dah siap? Dah. Dah siap dah. Dah siap. Dapat berapa markah? Dah. 26. 26. 26. 26. 26. Yang lain macam mana? 26. 20. Okey. Okey, sebenarnya kan sukalah Ustazah nak bagi tahu awak dan Ustazah nak ingatkan sebelum ni Ustazah dah bagi tahu kan. Contohlah markah penuh 30 markah kan. Okey, awak dapat 26. Lagi kena betul 2 soalan untuk dapat 30/30. Awak boleh jawab lagi sekali ataupun banyak-banyak kali untuk dapat markah yang paling tinggi. Ustazah akan ambil kira markah yang paling tinggi. Awak jawab lagi sekali, itu dikira pembetulan. Okey.
Jadi lepas ni, Okey. lepas habis kelas kita ni cuba jawab lagi sekali dan cuba dapatkan markah yang paling tinggi. Cuba dapatkan markah yang paling tinggi, lagi bagus cuba sampai betul semua. Supaya dapat markah yang paling tinggi, dan markah yang paling tinggi tu Ustazah akan kira sebagai final lah. Dan benda tu yang Ustazah akan masukkan dalam PPT awak. Dinilai dalam PPT. Ustazah, saya dapat 28/30. Okay, bagus Damia. Damia boleh usaha lagi biar dapat 30/30. Dua boleh tak? Okay. Boleh. Alright. Kelas kita berapa orang yang join Google Meet ni? Tengok. Google Meet ada 14 orang. 14, 13, 12. Okay, yang dah siap jawab 11 orang. 11 orang yang dah siap jawab. Okay, keseluruhan markah. Okay, yang ni. Keseluruhan markah. Okay, good. Amna, Zahia dapat 30, Tania, Fazana, Tania dapat 30. Yang lain usaha boleh buat lagi sekali. Itu dikira sebagai pembetulan. Dikira sebagai pembetulan. Boleh tak buat lagi sekali? Ataupun Boleh. Boleh. Okay, dan Dania salah kat Dania salah kat mana Dania? Soalan yang last tu. Soalan yang last. Okay, nanti cuba lagi jawab soalan yang last Okay. Okay. Dah nak pukul 12. Soalan nak tanya? Tak ada. Ada. Okay, Ustazah sukalah Ustazah nak ingatkan. Ustazah nak ingatkan dalam kita jaga ibadah kita, pastikan untuk mendapatkan ibadah yang sempurna, pastikan kita bersih daripada najis. Sebab apa? Kita hendaklah sentiasa peka terhadap kedudukan najis ni agar ibadah kita dapat dilaksanakan dengan sempurna dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kelas mula-mula tadi kan yang bersama-sama dengan kita adalah JKMP Puan Hanizah binti Cik Ahmad. Terima kasih Puan Hanizah kerana bersama-sama dengan kami dalam PDPC pada pagi ini. Okay, Azami boleh nak tambah sikit? Boleh. Boleh. Secara keseluruhannya PDPR ni bagi akak tahniah lah, excellent sebab apa, penggunaan TMK, teknologi merentas kurikulum, hebat. So tahniah semua dan anak-anak semua pun aktif menjawab soalan. Bagus okay Thank you. Terima kasih Kak. Okay kelas, kalau tak ada apa-apa, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya Ustazah by WhatsApp, boleh terus WhatsApp je Ustazah. InsyaAllah Ustazah boleh jawab secepat yang mungkin. Okay, kalau tak ada apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna astaudi'tuka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, apa yang kami belajar ini ya Allah, ingatkanlah kami semula di saat yang kami perlukannya ya Allah. Kembalikanlah semula ilmu yang kami pelajari ini di saat betul-betul kami perlukannya ya Allah. Ingatkanlah kami ilmu yang kami pelajari ini di saat yang kami perlukannya ya Allah, dan janganlah engkau lupakanlah kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita jumpa lagi pada minggu depan. Kalau bersambung lagi PDP, kita jumpa di alam maya. Kalau tak bersambung, kita jumpa di sekolah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Jangan lupa buat pembetulan. Okay. Boleh.